toilet, kena bersih. Kadang-kadang ada ramai orang hilang ingatan kat masjid ni bila masuk toilet, hilang ingatan. Dia dah buang air, aku buat apa tadi macam tu. Dan dia keluar je macam tu kan. Itu yang saya suruh letakkan pantun. Kadang-kadang letak, sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham. Sila jaga kebersihan dah biasa sangat, dia kena letak pantun. Tu pantun dia lebih ingat. Kan, ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus. Macam tu dia kena buat macam tu. Jadi bila dia baca, lain macam ni kan. Lain macam pesanan ni. Dan kalau nak untuk makluman, Masjid Felda Pasir Besar dia dah letak dah signboard macam tu. Setiap bilik air tu, setiap jamban tu masuk dalam macam ni kan. Jadi ramai yang gemar meninggalkan kenangan untuk orang kemudian. Itu masalah kan. Tu. Betul. Saya baru balik daripada Singapura semalam, pagi ceramah di Singapura. Kemudian balik semalam. Memang di Singapura tu susahlah nak cari tandas yang macam kita kan. Maksudnya adalah bilik air yang menggatalkan kita sebab dia kepala pipe tak ada. Jadi macam itulah kan. Jadi memang hilang akal lah sekejap, macam mana buat ni macam tu kan. Jadi kenalah flush dulu, tunggu lama sikit, kena tunggu tadah yang air yang bawah tu pula kan, macam tu lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia lagi dikasihi Profesor Dr. Akmal Khuzairi bin Abdul Rahman, Deputy Rector Student Development and Community Engagement IIUM, Ustaz Ramadan Subki bin Abdullah, Islamic Religious Officer, Sentris. Bahagia Ustaz Tarmizi bin Muhammad Ansar, Representative from Masjid Syakirin Gombak, Tuan Muhammad Adha Fahmi bin Abdul Razak, Representative from Masjid Syarif. Seterusnya pegawai kanan dan kiri IIUM, tuan-tuan dan puan-puan yang saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Akhirnya saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti. Akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya memujilah usahanya gimmick pelancaran tadi kan. Si siapa? Fatul dengan Atta. Baguslah, saya nak jadi berdebar tengok dia. Saya nampaklah masa depan dia cerah lah. Maknanya kalau dia tak berapa menjadi dalam akademik, tahulah nak buat apa lepas ni. Tapi insya-Allah dia cerdik kan. Cuma dalam banyak-banyak tadi yang menarik perhatian saya dalam program Oscar tu tadi, yang tang Samsurebat tu, Sfadiah tu, saya okey. Tapi tang Qiyamul Lail siang hari tu saya tak faham tu. Kan? Tapi tak apalah kan. Jadi pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang belajar hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, tetapi hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Janganlah biasa membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang,
penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Saya pun tak pasti sebenarnya kenapa saya bagi pantun ni, tapi hari ini kita bercerita tentang karnival yang sangat baik sekali, karnival Moscow. Saya rasa seronok sebab dijemput untuk datang program kali ini. Dan saya maklumkan dewan ini jarang penuh seperti ini. Dan saya yang jadi seronok tu ada program apa sebelum ni pun tak seramai ini. Jadi terima kasih banyaklah yang kerana datang. Yang mana masjid ni, ialah kita pun tahu kan, masjid ni tempat yang mana institusi yang terpenting dalam kehidupan kita sekarang, dulu dan sekarang, sampai bila-bila. Sampaikan orang berperang sekarang ni pun semua sebab masjid ni, kan? Sebab masjid, berebut dengan masjid ni, kan? Dan masjid ni sampai satu tahap orang berlumba-lumba buat masjid. Ada hamba Allah ni sampaikan, dia tanya, ada tak tanah dia nak wakaf untuk ayah dia. Dia kata dia wakaf untuk ayah dia, dan dia beli tanah tu dengan harga 5 juta, dan dia bina masjid di sana dengan harga 50 juta. Kemudian dia kata, dah halang-halang tu kan, saya nak wakaf lah untuk saya pula, ada tak tanah kosong lagi? Dia beli satu lagi tanah dengan harga 6.5 juta, dan dia bina masjid dengan harga 100 juta. Dan kemudian dia buat satu lagi di Langkawi, dia buat satu lagi, dia wakafkan untuk isteri dia, untuk ibu dia, dia buat. Dan paling menarik sekali, yang masjid yang harga 100 juta tu siap ada satu petak khusus. Dia kata kalau dia mati besok, situ tanamkan dia. Bayangkan, dia dah booking lubang kubur dia sendiri. Bayangkan, pengusi khairat kematian kat kampung masing-masing pun tak booking lubang kubur, tapi dia boleh booking lubang kubur, kan? Macam tadi kan, macam ada hamba Allah tu, dia sangat kehadapan lah, sebab dia nak semayang depan imam. Jadi tapi lubang tak standby lagi, tapi dia nak semayang depan imam, kan? Mana dia disemayangkan lah tu kan. Jadi baguslah, kreatif. Saya tadi pun kelakar, saya rasa macam tak payah ceramah lah malam ni, kau sambung lah cerita kau tu kan. Seronok sangat aku tengok kan, tentu kan. Jadi apa pun ialah kan, masjid ni institusi yang terpenting, dan kalau kita tengok kan, kalau tengok Nabi sendiri pun dalam perjalanan kan, Nabi hijrah dulu, Nabi sampai ke masjid, Nabi sampai ke Quba, benda pertama sekali Nabi bina masjid, kan? Nabi bina dengan tulang pak kerat Nabi sendiri, kan? Baru-baru ni saya baru balik daripada umrah, dalam seminggu lah baru balik pada umrah. Suhu di Mekah 37 darjah, di Madinah 35. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa masalah, saya okey. Tapi bila sampai dekat airport okey lagi, sampai di Malaysia KLIA okey lagi, masuk dan kereta je jadi. Walhal dekat Malaysia 26 darjah, kan? Jadi kalau kita pergi umrah ni, kita dah terbayang lah tengok macam mana perjalanan Nabi dulu, kan? Jadi masjid ni, benda pertama sekali Nabi bina masjid, kan? Nabi bina masjid. Sampai di Madinah pun masjid juga. Dan masjid ni fungsi dia bukan hanya sekadar tempat solat saja. Dan kepada mereka yang belum pernah pergi ke masjid, saya ucapkan selamat datang, kan? Ada orang kadang-kadang dia tiba-tiba datang masjid. Sebab setiap kali saya ceramah, saya tengok ramai orang datang kan, saya selalu tegur. Macam malam tadi pun tiba-tiba dia kata tak pernah ramai ustaz tempat ni, tiba-tiba panggil ustaz ramai, kan? Alhamdulillah. Dan malam tadi sampai 2 sampul bayaran malam tadi. 2 sampul bayaran, orang bayar saya malam tadi 2 sampul bayaran, rupanya satu lagi untuk JK, tak salah bagi, saya kena pulang balik. Macam tu lah kan, saya kena pulang balik kan. Bukan kali pertama saya dapat sampul salah ni kan. Bukan kali pertama. Dulu saya pernah ceramah di Johor, dapat duit ceramah, alhamdulillah. Dia kata dia bagi cash kat saya, berat betul. Saya kata alhamdulillah, kan? Saya pun dia kata alhamdulillah rezeki ustaz, cash, alhamdulillah, makasih banyak. Saya pun pergi sampai dekat mesin ATM, saya tak biasa pegang duit banyak, kan? Sebab orang perempuan beli baru kan. Jadi bila sampai kat rumah, saya kena cepat-cepat bank, sebelum sampai rumah kena cepat bank in. Sebab dia macam bau belerang tau. Dia salam,
dapat duit ke tadi? Tahu dia. Tahu dia tak tahu. Jadi sebelum dia bau, saya bank in, cuci, siap-siap kan. Jadi bila saya sampai dekat bank, saya bank in, lepas tu sampai maksimum. Saya masa dalam mamai ngantuk tu. Ceramah Samsul Bat ni adalah paling banyak lah rasanya. Sebab dia tak kira tajuk. Tajuk tentang perundangan, tajuk tentang constitution pun dia kena bagi, tata tertib, penjawat awam dia kena bagi. Kan, kemudian integriti pun dia. Bayangkan Samsul Bat kena ceramah tajuk integriti dekat staf SPRM. Bukan patut dia ke jamah tajuk tu kat aku kan. Betul kan. Dia kata bukan macam mana, dia nak buat macam mana SD, dia kata. Dia panggil saya SD kan. Buat macam mana SD? Sebab dukun dalam kampung sendiri tak laku, dia panggil dukun luar, dia kata macam tu. Jadi saya dapat sebab semua tajuk saya. Tu sebab hari-hari saya ceramah. Dan untuk makluman, kalau siapa booking saya malam ni untuk ceramah, kekosongan bulan 6 tahun depan. Macam tu lah. Bukan kata tengok saya dengar macam masyuk, dia tak tahu dengar dia. Ya, bukan tu tau. Tapi bila dapat duit tadi, saya bank in tiba maksimum. Wah, Pal, rupanya dah maksimum. Banyak lagi belum bank in lagi. Drop 2-3 kali, alhamdulillah 30,000. Bayangkan 1 jam setengah 30,000. Bayangkan ini menunggu lagi. Nak menunggu dengan kau berlakon lagi kan, dengan kau apa lagi lah, pukul gong lah, apa benda kan. Lepas tu nak ceramah lagi, bayangkanlah berapa sepatutnya. Tak ada lah, saja je. Ada, tak gurau. Dan masa tu dapat 30,000, saya kata saya jadi penceramah yang termahal di Malaysia tau. Saya masuk dalam kereta, wih, aku dapat 30,000. Driver saya kata, bonus. Dia kata driver. Yang driver saya kata. Lepas tu saya kata, alhamdulillah. Tak sampai 5 minit baru gerak, telefon bunyi. Assalamualaikum, SD minta maaf sangat, salah sampul. Dia kata salah sampul. Walaupun 5 minit, saya rasa tu satu pencapaian lah kan. Saya kata, ada ke kau bagi aku duit tu kat aku tadi? Jangan Ustaz, mati saya kena secharge nanti, dia kata. Jadi saya pun pulangkan balik semua. Dia kata suruh tolak bayaran ceramah dia, kata dia beritahu lah berapa, tak ingat. Tapi saya kata tak apa, saya pulang balik semua, nanti bank in balik. Dari segi audit tak cantik nanti kan. Jadi saya, bukan rezeki kita, janganlah kita ambil macam tu lah kan. Macam malam ni kan, siapa yang walk in janganlah duduk depan, duduk belakang. Kan, maknanya dah booking awal tu jangan duduk. Tak adalah kan. Terima kasih banyak kan. Saya pun sebenarnya jadi nervous bila tengok grand sangat cara kau menjemput Samsul Bat masuk ni kan. Tapi tak apalah, dah buat kan. Macam mana kan. Jadi bila cerita tentang masjid ni, tu sebabnya 7 golongan yang dapat naungan Allah pada akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. 7 golongan. Golongan pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak semestinya Perdana Menteri, tak semestinya wakil rakyat. Walaupun tu termasuk juga pemimpin rumah tangga. Termasuk kat kita ni pemimpin pelajar kan, termasuklah kan yang tadi pemimpin tadilah yang memimpin kawan tadi kan. Kan kau memang betul tak tahu masjid dalam ni, memang betul kau tak tahu. Dahsyat tu, jangan main. Tak ada berlakonnya. Dan pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya pada masjid. Tu tajuk kita ini ni. Mosque and Teenagers kan. Jadi memang kita rapatkan diri kita dengan masjid. Orang muda yang beribadah kepada Allah, menyibukkan dirinya beribadah pada Allah, pergi masjid. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bersahabat, berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Ini tak termasuk yang kau tak nak pandang belah sana. Tak payah. Ni bukan merujuk pada couple-couple dekat universiti. Tak ada couple-couple kat sini. Saya dengar UIA dah tak ada couple, alhamdulillah. Dengan ini saya umumkan couple clash serta-merta. Saya mula pandang. Tak adalah ya. Jadi bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kemudian seterusnya, yang kelima,
Orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi tanpa pengetahuan tangan kiri, maknanya dia menyembunyikan sumbangan dia. Bagi secara terang-terangan pun baik juga kalau dengan niat nak memberi contoh pada orang lain agar orang lain ikut jejak dia. Jadi jangan kita tuduh orang. Ada orang yang tengok dalam media sosial, ambil kerja, ambil alih kerja Allah Ta'ala dengan malaikat ni. Ni konten dah ni, saja nak tunjuk dengan orang. Macam dia seorang aja yang boleh sedekah ke orang kan. Contohlah macam kita tengok Ustaz Abid Liu kan, bila dia bagi tu, maknanya kita masuk supaya orang lain ikut jejak dia. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian tapi basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah Ta'ala. Macam tadilah yang Qiyamul Lail tengah hari tadi kan, nampak? Aku cakap contoh, punyalah nak cepat siapkan video, tak sempat tunggu malam ya. Dia situ je, tapi baguslah, bagus, kreatif, menarik perhatian kan? Dan kemudian kita tengok tadi orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok, masjid bukan hanya tempat peribadatan saja, tapi masjid juga adalah merupakan tempat ruang untuk kita menjadikan fungsinya lebih luas lagi. Ada orang study kat sana, ada orang lebih fokus kat sana. Macam saya dulu study, saya tak boleh study dekat library, senyap sangat. Saya tak boleh tempat senyap sebab macam dekat library ni macam dia je nak belajar. Jatuh aja pen lepas tu, saya tak boleh kat library dulu, saya tak boleh. Lepas tu bila masuk tu macam jenayah kan. Papal. Bawa senjata api masuk dalam library tu semua. Saya tak boleh kan. Tu tak tahu sekarang macam mana. Masa saya di ITM dulu pernah ada satu semester tu kena baju kena ta'in boleh masuk. Pelik betul. Heran betul. Jadi macam-macam lah peraturan. Jadi saya tak boleh. Jadi saya study kat tempat yang nak kata bising sangat tak. Jadi masjid antara tempat yang okey. Kan, duduk kejap baring, kejap nangkup, kejap apa kan. Ataupun belajar dekat mana? Ataupun belajar dekat dulu ada stesen minyak, dulu projek nama dia. Sekarang dah tak ada projek ni macam rasa Petron kot ganti. Dia tak mobil kot. Mobil pun dah tak ada, jadi Petron. Jadi dekat sana boleh duduk, dia pun radio dia pun tak kuat sangat kan, antara-antara je. Macam tu lah. Jadi makna masjid pun macam tu. Masjid ada tempat-tempat. Saya tengok ada satu masjid di Petaling Jaya kan, yang ada siap pusat dialisis dia, tempat orang nak dialisis, ada tempat buat mereka check up. Ada satu masjid tu pula dia ada 2 gelanggang takraw. Ada masjid tu ada 5 meja pingpong supaya budak-budak muda datang kan, diberikan penedahan supaya dia datang ke masjid. Dia bila datang masjid dia tahu dah dia tahu masuk kawasan masjid, kawasan tutup aurat. Dia tu kena tutup aurat lah. Tutup aurat. Lepas tu pergi ke toilet. Jadi tahu dah disiplin dia. Masuk masjid macam mana. Ataupun nak cepat main, kita semayang siap-siap lah dekat masjid tu. Ada antaranya. Kan, toilet kena bersih. Kadang-kadang ada ramai orang hilang ingatan kat masjid ni bila masuk toilet. Hilang ingatan. Dia dah buang air, aku buat apa tadi macam tu. Dan dia keluar je macam tu kan. Itu yang saya suruh letakkan pantun. Kadang-kadang letak sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham. Sila jaga kebersihan dah biasa sangat. Dia kena letak pantun. Tu pantun dia lebih ingat. Kan? Ada kucing, ada tikus. Sudah kencing harap jirus. Macam tu dia kena buat macam tu. Jadi bila dia baca, lain macam ni kan. Lain macam pesanan ni. Dan kalau nak untuk makluman, Masjid Felda Pasir Besar dia dah letak dah signboard macam tu. Setiap bilik air tu, setiap jamban tu masuk dalam macam ni kan. Jadi ramai yang gemar meninggalkan kenangan untuk orang kemudian. Itu masalah kan. Tu. Betul. Saya baru balik daripada Singapura semalam, pagi ceramah di Singapura. Kemudian balik semalam. Memang di Singapura tu susahlah nak cari tandas yang macam kita kan. Maksudnya adalah bilik air yang menggatalkan kita sebab dia kepala pipe tak ada. Jadi macam itulah kan. Jadi memang hilang akal lah sekejap macam mana buat ni. Macam tu kan. Jadi kenalah flush dulu, tunggu lama sikit, kena tunggu tadah yang air yang bawah tu pula. Kan macam tu lah. Macam tu lah kan.
Jadi bezalah negara kita ni, beza. Negara kita ni orang kata lebih selesa lah kan. Dekat sana cantik-cantik, disiplin. Lepas tu makan pula rasa tak confident banyak tempat kan. Kena cari tempat-tempat yang tertentu. Tapi seronok lah. Sebab semalam saya dengan Mike Adam dan juga Don Jani, siapa ni, influencer daripada Singapura, dengan Yusof Marwi, bukan pelawak veteran katanya. Jadi bila saya tengok si Fatul dengan Atta tadi, saya teringat lah dengan Yusof Marwi tu. Nampak macam ada synchronization tu adalah kan? Boleh cari makan dah tu kan? Saya sendiri pun berlakon tak banyak, itu adalah 1-2, tapi saya tak sesuai dengan jiwa saya. Saya pun masa 2 Syamsul tu, sebenarnya ramai tak tahu program 2 Syamsul tu sepatutnya 3 Syamsul. Memang betul, sepatutnya dengan 3 Syamsul, sekali dengan saudara Syamsul Yusof, sekali 3. Betul, sebenarnya program tu Hijrah tu sebenarnya 3 Syamsul, tapi last minute dia tarik diri sebab dia kena siapkan masa tu Munafik 2. Dia tarik diri tu, yang tinggal 2 Syamsul tu. Saya dengan Abang Samsul kau. Tapi adalah dia offer saya berlakon Munafik 2 tu, tapi saya tengok watak tak sesuai, jadi saya ada tengok Munafik 2 tu kan. Dia watak hantu jelah buluh tu, jadi saya tu yang dia bagi dekat yang orang Indonesia tu kan. Ada macam tu kan. Jadi tak adalah mana ada, tak ada dia offer pun saja. Tapi kita kawan. Saya dia pun banyak interaction dengan saya pun tanya, Samsul okey ke? Samsul okey je Ustaz. Ini jalan yang Samsul pilih, Samsul okey je Ustaz. Dia okey. Dia tak sombong pun. Okey. Cuma dia sebenarnya kat luar dia memang pendiam. Dia tak banyak cakap. Sama macam saya lah. Kan? Tadi saya memang lapar sebenarnya, tapi bila dah duduk meja tu tadi, kita ada jamuan sikit. Memang sikit betul jamuan dia. Saya pun tak ada. Itu yang saya makan tak berapa banyak tadi kan. Bukan patut-patut kan kita datang pukul 8 lebih ni, cukup pagilah. Dekat pukul 8 pagilah, mihun ke, nasi lemak ke, kuih gulung bagi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Betul kan? Jadi macam itulah kan. Jadi mana kata lebih kita kena buka function masjid ni supaya golongan remaja akan berminat datang. Sekarang ni itu saya ceramah di Ampangan, Taman Tok Wan. Surau Taman Tok Wan, sebab dia kata nak tarik remaja pergi ke masjid, datang ke surau. Sebab dekat surau Taman Tok Wan ni memang yang datang Atuk dengan Wan je. Sebab dia kata orang muda kurang nak datang. Jadi itu sebabnya kita tu, sebab budak-budak kita kena galakkan dia datang. Di Masjid Felda Palung 14 dia buat program. Anak-anak sekolah rendah datang semayang jemaah di masjid, dapat duit belanja RM3 lagi setiap hari. Kalau datang semayang subuh, ayah pergi, bapak dia tu pergi. Bapaknya tak pergi. Pasal begitu masalah dia. Remaja lewat ni kan. Sebab kadang yang sedihnya, masjid cantik, masjid indah kan. Tadi saya sembahyang di Masjid Syarif dekat kampung Simpang 3 di bawah flyover tu kan. Saya pernah camah situ dulu. Saya memang selesa betul. Karpetnya, dengan ekonnya. Ya, memang selesa betul. Termasuk masjid di UIA ni pun sangat selesa. Sebab tak pernah pergi kan. tak tahu kena pergi. Tapi memang sangat selesa. Tapi sayangnya belia tak ramai datang. Yang ramai datang beliau kan, yang jenis sujud lutut berbunyi ni kan. Allah tap. Yang hujung tu Allah. Kan? Tapi itulah sebenarnya nak bagi katakan, sayang sekali orang-orang muda tak nak datang. Sedangkan di sana kita selalu ada masalah. Betul tak ada masalah. Saya cakap tu terang, masa belajar mana boleh tak ada masalah. Macam-macam masalah jiwa lah, masalah itulah. Dengan lecturer lagi kan. Ada je benda nak macam tak puas hati dengan kita je. Sebenarnya tak, ni isu kita dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Lecturer ni okey je kan. Lecturer ni apa nak jadi dengan you all?
What happened? Dia kata kan. Lecture kan. Tu memang ayat biasa dia. You all sedar tak exam berapa hari lagi dia tu kan. Dan yang ketiganya yang paling popular sekali, zaman I dulu tak habis zaman dia kan. Jadi tu biasa. Jadi bab kata orang cantik dipandang bulan mengambang orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi pergi masjid, tenangkan diri. Bukan kat tangga masjid tu, masuk dalam solat kan. Betul. Serahkan diri. Itu je jawapan untuk segala kekusutan kita. Ingat Samsul Debat tak kusut? Kusut. Hari-hari ceramah. Tadi dah kena sound. Kena sound. Ingat kat rumah tak kena sound. Nampak macam keluarga misali. Kau ingat semua perfect semua kan. Isteri misali, suami misalnya. Macam tu kan. Tak habis kan. Kena sound je. Iya. Kau ingat apa? Nampak nama profesor, prof. Sama kena sound. Nama Ramadan suci habis, mulia habis. Nak ingat apa? Tak kena sound dengan bini, kena sound. Kena kan? Memang kena sound je. Iya, kita ni hebat macam mana pun lelaki, memang kita dilahirkan untuk kena sound. Kau tengok dalam dewan ni, yang ramainya perempuan, bukan ramai lelaki. Kan? Tak, perempuan je. Kau bayang, lelaki dah tak ramai, sibuk nak jadi perempuan, tak pening kepala. Saya kena sound. Di Pavali pun ceramah, pahal. Bayang tu. Macam tak synchronize kan. Ceramah di Pavali, kat mana? UIA. Rupanya Moskah. Kan, tak adalah Moskah. Tapi baguslah, korang sanggup korbankan cuti balik awal. Kan? Mabuk-mabuk dalam kereta. Ya, sebab semata-mata dengan ceramah kan. Jadi memang dalam banyak perkara kan. Banyak perkara. Yang paling orang tak nak buat pada Isnin malam adalah dengan ceramah kan. Tapi you all pilih tu, terima kasih lah banyak kan. Ada yang dah charge bateri penuh phone, nak selfie. Kan. Tak apalah, saya okey je. Gambar tegak RM150. Gambar ubah RM50 masuk dalam tabung. Dekat Sarawak gitu, nak ambil gambar boleh. Kristian ambil gambar boleh. Tak salah orang, tak salah. Adi Putra kan. Saya kata bukan. Saya kata tak, dia masalahnya dia confident. Wallahi saya tak tipu, ni Moskah ni, aku bohong apa? Betul. Kan masjid kot. Saya pun cakap tak ada, bukan. Salah orang, memang betul salah orang. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa sangat kan. Tapi dalam bilik air tu tang mana sama tak tahu kan. Try lah pegang keris macam mana lah. Tapi itulah dia kan. Tapi macam kita balik tajuk je lah. Tapi kan masjid ni sebenarnya tempat untuk kita. Untuk kita kejar kan. Di dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal. Kan, bila-bila boleh mati. Kena gelak kan pun matilah. Gelak mati tak. Malam ni mungkin tak, esok dah tak bangun. Kan, esok dah tak bangun. Cakap, aku dah cakap. Jangan duduk situ. Tempat duduk tu gelap macam tu. Jangan duduk situ. Ramai mati dah. Contoh jangan beralih ni contoh je. Contoh kan. Ada je. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Kan, tergantuk, hantuk balik semula. Kan siap-siap ketuk dagu kan dulu kan. Kena hantuk balik semula. Wah, hantuk kalau dulu lagi kuat langsung mati kan. Lagi satu, mati ni bukan berdasarkan apa yang kita fikir, yang kita jangka. Kita pergi ke hospital tengok orang tu. Tengok sini, alah, aku rasa tak besok lusa ni. Saya confident ni. Yang bercakap tu confident tu. Lepas tu melintas keluar kat hospital, tak pandang kiri kanan, kena langgar kat taksi tu, mati. Yang pakai oksigen tu dibaca Yasin untuk dia. Cakap kan, iya, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada seorang muda ni, mak ayah jumpa saya kat Wang Semaju. Dia kata, saya nak buat hajat anak saya, nak sangat jumpa ustaz ni. Dia kata, oh iya ke? Mana anaknya? Anak saya dah meninggal. Dia kata, lah iya ke? Bila meninggalnya baru 2 minggu. Tapi dia memang nak sangat jumpa. Habis macam mana nak jumpa? Tak adalah, saya buat hajat je. Dia kata kan dia nak bawa pergi kubur tadi. Lepas
Lepas tu saya tanya dia meninggal macam mana? Dia meninggal dalam tidur. Berapa umur dia? 11 tahun. 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Dia kata setiap malam Ustaz, dia tak pernah miss tengok video Ustaz. Tapi bukan itulah punca kematian dia. Kau orang aku tahu kau punya cerdik dengan kau fikir, kau ngolah kan. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Kesimpulan kau buat macam tu. Bukan tu. Tapi maknanya dia meninggal dunia dengan tahap setiap hari tengok majlis ilmu. Kan, tengok majlis ilmu. Tu dia. Kita akan mati. Itu sebabnya dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Itu sebab ni disebutkan. Sebab saya difahamkan malam ni yang ramai datang budak final year. Kan, final year yang dah masuk tahun ketiga kan. Jadi dia dah rasa tak sabar nak tinggalkan universiti. Tak ada. Sebenarnya meninggalkan universiti ni satu benda yang paling menyedihkan sebenarnya. Kan, you keluar nanti nak masuk sangat. Kan. Saya pun macam tu. Rasa nak sangat, tak sabar tinggalkan universiti. Tapi bila tinggalkan universiti kan, nak sangat masuk universiti balik semula. Saya cakap dengan wife saya, nanti besok kita dah kahwin, nanti kita sambung belajar balik. Okay? Kita buat master, kita buat PhD. Okay, janji. Alhamdulillah, dah berapa lama kahwin, Alhamdulillah. Belum sambung lagi. Kan? Macam tu lah kan. Tapi nak beritahu sementara, kejap je masa berlalu. Kan, dulu masa sekolah, masa kita masuk pengajian pendidikan awal kita kan, tadika. Sampai grad kan. You all grad lah ke zaman saya, zaman Prof, zaman Ustaz Ramadan dulu. Kita orang tadika mana ada konvo. Korang yang ada biasa istiadat convocation, tadika kemas. Beria sewa jubah budak tu. Nak budak tu. Bila tengok balik kan, bukannya mak ayah, bukannya budak tu yang nak konvo. Muka tak, saya tengok muka kau masa yang konvo tadika. Semua muka tak puas hati bang scroll. Betul kan, tapi macam tu lah. Masa tadika kan tak sabar nak masuk jas 1. Siap pakai baju sekolah, tidur pakai baju sekolah. Dah standby dah, mengambil sekolah, terlelap. Bila pergi sekolah baru tahu ada peraturan. Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Siapa bising? Tulis nama. Dia kata kan, kenapa laku sekolah? Dia kata. Dulu tadika lagi best, boleh main je. Kan dulu masa tadika main makan. Belajar sikit je. Lepas tu tak sabar nak tinggalkan sekolah rendah. Masuk sekolah menengah rasa dah besar, tapi tengok ramai lagi besar begitu. Dulu sekolah rendah lagi best. Sekolah menengah macam tu lah. Habis sekolah menengah tak sabar masuk universiti. Koma semua masuk IUM. Kan. Without further ado. Kan itulah tadi iyalah buat macam mana kan. Saya masa belajar di UiTM pun problem yang berlaku pada zaman saya lah masa belajar kan. Saya generasi yang jadi uji kaji. Sebab apa? Ada seorang student UiTM pergi interview untuk dapatkan scholarship daripada Malaysian Bar Council. So what do you understand by the doctrine of a proprietary estoppel? Lecturer tak ajar, dia jawab macam tu. Dia boleh jawab, lecturer tak ajar. Hal tu basic masa kita semester 1 dah belajar. Jadi akhirnya ambil keputusan. Sebab dulu kalau ikutkan soalan final exam, dalam 6 soalan kita jawab 4. Pilih 4 saja. Ataupun 7 soalan pilih 4 esei kan. Jadi disebabkan tu tukar format. Sebab pelajar-pelajar semua exam oriented, semua dah hafal lah, itulah, dah ada spot question lah. Tiba-tiba lecturer buat ada kelas khas kan, kelas khas. Jadi puan ini keluar ke puan? Mungkin keluar tapi tak payah baca sangat lama, dia tak keluar. Dah tahu dah kan, dia bagiin. So kita orang punya format final exam tu, bahagian A ada 6 soalan. Dia 5 markah. Dia soalan tu kita tahu ke tak tahu, tu je. Soalan tu simple je. What is the meaning of ni? Kena jawab lah. Okay, yang bahagian kedua pula, soalan separuh muka surat. So jawapan paling kurang 2 muka surat, jawapan esei.
So ada mungkin dalam dua isu, so kena jawab lah. Dan bahagian C pula, soalan je satu muka surat, so kena jawab. Problematik lah. So dalam ketiga-tiga section tu semua wajib jawab, tak ada satu pilihan pun, dan dia merangkumi semua topik yang kita belajar. So tak boleh nak spot semua bab keluar, semua chapter keluar. So ramailah yang terkorban, ramailah yang tukar kos, ada yang P1 pergi P2 kan, perhatian satu kan, pemerhatian satu, P1 pergi P2, yang tu pintu pun ada keluar terus. Macam tu lah kan. Dan alhamdulillah daripada 8 kelas yang ambil law masa tu, memang tinggal 4 kelas saja masa final semester, dan lelaki tinggal 1 atau 2 orang saja, dan memang confirm kelas rap kan. Jadi tak boleh pilih sangat macam tu lah. Macam tu lah. Jadi itulah dia kan. Jadi macam mana pun sementara je, kejap aja. Dah masuk universiti, tak sabar nak keluar, nak kerja, tak sabar nak kerja. Sekali dapat kerja, kenapalah aku kerja? Alah, kena kerja pula kan. Best kalau dulu belajar, dulu best tak ada macam ni. Boleh relax, lepak kan dengan kawan kat kafe apa semua. Lepas tu bila dah kerja lah sibuk, bila lah nak kahwin. Bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Kau tahu perangai jantan ni macam ni. Dulu bukan main romantik lagi kan, ni tak ada dah. Yang lelaki pun terkejut. Lelaki tu kan, dia macam trauma tau. Dia macam ni rupa kau bila kau buka tudung kau. Mengerikan kan. Ya Allah, makhluk apakah ini? Ya, iya tu. Lepas tu bila kau tak adalah, sebenarnya dia dah kenal macam tu. Lepas tu dah kahwin. Bilalah nak pregnant? Bila pregnant azabnya, ya Allah. Kenapalah aku mengandung? Bilalah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Sebab kena jaga ni, kena bawa susu untuk dia apa semua. Yang jantan ni mengangkang je lah. Dia marah lelaki tu. Dia marah lelaki tu kan, sebab lelaki tu tidur je kan. Sibuk berlakon. Macam tu lah. Jadi lepas tu bila baby dah ada baby pula, ajar cakap mama. Tak padan dengan UIA mama. Tukar nama amak cakap kan. Amak ke ibu ke umi boleh lah kan. Mama. Nenek kat dapur. Muntah aku tu. Tak padan dengan kampung tu kan. Tak apalah kalau kau memang orang bandar, suka hati lah kan. Lepas tu bila lah baby ni nak cakap, tak sabar baby ni nak cakap. Bila baby tu dah cakap, kau diam boleh tak? Bila lah budak ni nak jalan, bila budak tu berlari, kau duduk. Sebenarnya itulah dunia. Tu dalam Quran sebut kan. Dia beritahu sesungguhnya pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Yang hidup akan mati, pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Pada siapa yang berjaya mengelakkan daripada api neraka dan dapat masuk dalam syurga, sesungguhnya orang yang benar-benar beruntung. Dan ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu sebabnya akhirnya dalam program ni tahniah, program masjid, pengimaran masjid ni juga yang kita pilih kan. So kita tengok yang saya kata tadi, di kampung-kampung pun sekarang ni isu di luar masjid, sekarang ni isu ni di bandar-bandar dah tak ada masalah, kebanyakan tak ada masalah. Maksudnya nak mengimarahkan masjid tu tak susah. Macam pagi ada orang akan pergi, regularly akan pergi masjid, boleh dapat lah 3-4 saf boleh dapat lah kalau subuh, berbanding dulu-dulu. Tapi di kampung sekarang masalah, sebab ramai orang dah migrate, dia dah tak nak balik kampung. So masjid tu akan ramai pada hari raya saja. Tu isu dia sekarang. Dan imam-imam tu pula jadi dah tak nampak jalan. Bukan memang dia katarak, bukan sebab dia buta. Dia malam-malam jalan nak naik motor, dia tak berapa sihat. Sebab dia kata kami pun tak nak dah jadi imam kat sini, kami nak bagi orang lain, dah tak ada orang. Sebab orang dah tak nak balik kampung. Kalau orang dulu-dulu, budaya orang dulu yang kita tahu, waktu pencen balik kampung. Pencen balik kampung, bersihkan kampung, hidupkan suasana kampung balik semula. Tak, sekarang ni orang nak duduk di bandar. Sebab di bandar kemudahan dia senang, dekat, mobility dia nak pergi klinik, kalau tak sihat, hospital apa semua dah senang. Berbanding dengan duduk di kampung, nak beli barang pun senang kan. Kejap-kejap kan, tiba-tiba sampai kan. Shopping sampai barang macam tu.
Ada je barang kan yang sampai sekarang ni student pun dah pandai. Budak-budak sekolah pun sekarang dah ada akaun dah sendiri supaya tak susahkan mak ayah dia. Dia nak order sendiri. Macam-macam dia order senjata api, ganja semua kan. Pening kepala sekarang. Ya ni saya cakap ni benda betul. Sekarang benda yang berlaku kat luar sana. Itu sebabnya masjid jugalah tempat untuk kita memulakan. Itu sebabnya kita jangan salah faham. Dengan masjid ni tempat semayang je. Masjid ni tempat ni je, tempat beribadah saja. Bukan tu saja, tempat buat benda baik. Segala kebaikan kat sana. Itu sebab waktu pada musim PKP, kalau tengok ada seorang ulama nama dia Ustaz Haji Yusof Tobiah di Kedah. Bayangkan ketika orang semua kena Covid, kampung dia dengan dia je tak kena Covid. Sebab dia masih maintain solat jemaah di masjid. Dan dia masih sihat sampai sekarang. Saya jumpa dia tu sihat betul. Dia kata masjid ni hebatnya kalau kita pergi. Sekali kita dah pergi masjid, sentiasa pergi masjid tu sebab ada istilah tadi yang mendapat naungan daripada Allah tadi. Orang yang hatinya terpaut daripada masjid. Macam mana pun nak pergi masjid juga. Tapi lah cabaran pergi masjid ni kan. Cabaran dia ada dua. Hawa nafsu. Yang keduanya tak yakin. Hawa nafsu kan. Dengar je kan. Abang pergi mana bang? Pergi masjid. Alah, kata mana ni nak makan sama. Isteri je pasal. You nak pergi masjid ni lambat lah. Macam tu malam ni kita tak keluar lah. Nampak kan. Dating. Wah girlfriend je. Kau tinggalkan je perempuan yang macam tu kan. Cek perempuan UAE macam tu. You pergi solat, kalau tak jangan jumpa I. Macam tu. Macam tu. Macam tu lah kan. Kononnya kan. Kononnya tu lah. Iyalah kan. Jadi mana kata orang yang hatinya terpaut pada masjid, dia ni hawa nafsu ni. Kadang-kadang seorang ayah pun kalah dengan anak. Dia kata pasal malam. Yalah, besok je lagi pergi masjid. Pasal malam punya hal. Jadi nak lawan yang pertama ni nak kena jihad. Abang kata nak pergi masjid. Abang kata nak pergi makan sama. Alah, abang pergi masjid sekejap je. Kalau abang nampak, kalau ada imam sabar tu nak ke depan kan abang tahan. Biar abang je jadi imam. Imam sabar ni bacaan dia pun sabar. Angkat takbir pun sabar. Doa pun sabar sangat kan. Ya Allah. Balolah hidup dekat 9 ni. Kalau doa berpanjang ni mulalah orang kampung tu. Dia ni tolak bala ke cari bala. Dia boleh macam tu lah kan. Jadi macam tu lah. Jadi mana kena kuat. Ayah kata nak pergi pasal malam. Kau jangan risau. Ayah semain kejap je. Pasal malam tu takkan tutup selagi ayah kau tak sampai tu. Ya ke? Macam tu. Kena lawan sikit. Yang kedua tak yakin. Kenapa tak yakin? Sebab tak ada ilmu. Tu sebab dia buat program macam ni. Besok ada Ustazah Sifadiah. Nanti sampaikan salam kat dia. Ustazah Sifadiah dengan saya ni kita orang sama-sama buat konsep nak bawa dakwah tu. Kita orang pergi pelayaran Islamik. Pelayaran Islamik. Naik cruise. Naik cruise. Bayangkan 15 tingkat ke 16 tingkat kapal. Kapal 16 tingkat je no. Tengok ni. Lepas tu masuk kan. Lepas tu saya pun cucuk tak boleh. Pakai dia macam beliau. Dia sama dia tak tinggal tu. Lepas tu tengok buka pintu orang putih. Perempuan Mak Saleh. Saya kata apa package kau bagi aku ni? Saya kata. Rupanya salah bilik, salah tingkat. Dia dekat dalam kapal ni dia memang ada lift. Dan bayangkan dalam kapal cruise ni yang biasanya ada disco, bayangkan ada disco, ada konsert, ada band main muzik, dia convert jadi tempat ceramah. Ustazah Sifadiah ceramah dekat ni yang biasanya jadi pusat karaoke. Dan tu orang duduk, saya kena yang kelab malam paling besar sekali. Saya dengan Ustaz Loman Pilot. Bayangkan sambil ceramah lampu yang kala tu. Betul. Bayangkan, tanya Ustazah Sifadiah, betul ke tak betul cerita tu? Besok tanya dia. Jadi adik-adik, kan ayat dia macam tu kan. Saya merasa dengan dia tu. Kan? Ustazah Sifadiah masa tu. Itu antaranya sebab nak convert orang pergi masjid tu dengan naik kapal tu begitu. Sebab besok naik kapal tu main judi. Tapi masa yang saya pergi tu memang tak fully Islamik. Ada separuh tu dia punya, kita nak pergi semayang dekat deck yang depan tu. Deck dekat depan tu memang masa nak semayang kat depan tu kita orang lalu tempat orang main judi. Heran tengok tu. Ada yang orang tua tu mainnya. Aku rasa dia ni boleh baca nombor tu ke tidak? Aku fikir tu. Bayangkan.
Kita boleh tengok tau macam tu keadaan dunia ni yang sangat berbeza. Pergi masa tu saya ingat pergi pelayaran Islamik tu, baru dapat saya bawa mak saya pergi. Sekali tu saya bawa family saya pergi. Memang okey lah, tapi dapat pengalaman lah, dia yang best kan time subuh paling best sekali. Tak semayang kat atas kan, suasana angin kan, Allahu Akbar, dah habis azan, okey kiblat tukar, belah sini pula kiblat, sebab kapal tu bergerak kan. Yang orang lelaki janganlah pakai kain pelikat, kau sujud memang tersingkapkan tu, kau nangkup kepala betul. Angin kuat kat atas tu. Betul. Jadi tu pengalaman. Jadi function masjid kita ni sebagai remaja, muda-muda ni pergi masjid. Saya dulu tak faham, macam pergi umrah kan. Saya dulu tak faham kenapa kita pergi umrah ni, cakap kau orang muda-muda ni pergilah umrah, pergi haji, pergi muda-muda ni. Tak tahu faham. Macam tu kat pergi masjid. Jangan tunggu dah tua pun nak pergi. Nak pula masjid yang banyak tangga. Allah kan. Lepas tu belajar. Kita belajarlah. Rupanya kalau yang sakit lutut semayang dekat kursi macam ni. Ada ustaz-ustaz yang setengah tu, ni mana ada semayang dekat kursi, ni semua mazhab kursi, dia kata. Dia marah. Sedangkan ada rusahnya, caranya kenalah belajar. Contohnya pergi, tak payah bawa kursi sendiri. Kalau melainkan kursi tu kecil, ni bawa sofa atas rumah fahal. Tak boleh lah ambil space orang apa semua. Macam-macam lah, kena belajar kan. Dah tua pun nak pergi umrah, muda-muda kena pergi. Betul lah, baru faham. Rupanya jalan jauh sekarang ni bukannya macam dulu, lagi jauh sekarang ni. Hari tu ya Allahu Akbar, saya dapat hotel Double Tree by Hilton begitu. Double Tree by Hilton, baring terbenam, tilam tu tuan. Yang apa, Ustaz Mutawif ni, Ustaz Zain kata banyak dosa tilam ni, dia kata. Jadi ni yang tidur tu tak berdosa, ya tilam tu yang berdosa, saya kata kan. Bayangkan. Memang masa tu saya cabaran lah sebenarnya. Kalau pergi umrah ni pula, pergi umrah haji ni, satu je, janganlah dapat bilik yang selesa sangat. Saya pernah, masa saya dengan adik saya pergi tahun 2017 seorang dua katil queen tu rapat kan, seorang dua, guling-guling tak jatuh lagi, guling tak jatuh lagi, macam tu mengigau tu masih atas katil lagi, macam tu lah. Itu tak apa. Saya hari tu yang tahun yang masa baru buka covid bulan 2 saya pergi, saya duduk dekat hotel apa dekat Madinah, seorang 5 katil, saya seorang 5 katil. So kena adil lah, Pak Zuhur katil ni, Pak Hasar katil ni. Dia bila katil saya sangat, bilik saya sangat, jadi lihat atau ibadah tu masalahnya. Tu sebab kata dunia ni kesenangan memperdayakan, salah satu poin dia, kadang-kadang kita terlampau suka sangat dengan benda-benda dunia, terlampau nak berhibur, terlampau nak bersuka-suka, kita lupa hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu sebabnya kena jaga. Nak berjaya dalam hidup kita tak ada cara lain, billahi ta'ala, tu je. Kita dapat tak dapat satu benda semua kerana Allah. Saya pun tak pernah terbayang tiba-tiba saya jadi Samsul Debat, tak pernah terbayang. Program dia ada satu program jom baca 10 minit. Jom baca 10 minit di Seremban, di Perpustakaan Negeri Sembilan. Masa tu program jom baca 10 minit, saya datang lah, saya kena bagi perkongsian ilmu setengah jam. Mula-mula ada ucapan daripada alu-aluan daripada pengarah perpustakaan, lepas tu ucapan pengarah pendidikan negeri, lepas tu esko kerajaan negeri pula berucap dan rasmikan, lepas tu baca 10 minit. Setiap kali dia naik pentas ada cak lempong, budak-budak cak lempong tu teng 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 teng, naik dia pukul. Pengarah perpustakaan teng 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 dia pukul, pengarah pendidikan teng 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 pukul, esko teng 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 teng, lagi panjang. Lepas tu bila dah apa, dia jemput Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, untuk menyampaikan perkongsian ilmu selama setengah jam. Budak tu boleh tak pukul? Saya ni tak boleh. Saya tegur. Saya ni penceramah alam sekitar, saya tegur. Kau pahal kau tak pukul, kau pukul sekarang. Tak ada pukul. Jadi masa itulah, jadi salah seorang yang dengar ceramah saya tu, Datuk Haji Ismail ni, dia pembekal e-book dekat perpustakaan negeri ni. Bila dia dengar sebelum dia jemput saya naik atas pentas, dia jemput Sadun Samsul. Masa tu dia kata apa? Siapalah nak dengar ceramah tengah hari ni, lepas ni nak makan dah. Dia cakap itu. Lepas saya ceramah, orang dengar sampai habis. Dia terkejut dengan saya. Lepas tu dia jumpa, boleh tak datang ceramah kat surau saya, Surau Puncak Setiawangsa KL.
Saya kata boleh, insyaAllah. Kata booking lah. Saya kata pun bagi nombor telefon, dia pun booking. So masa saya begitu, dia dah terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tau nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul debat. Itulah mula tu. Dan malam tu, salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah pada ketika itu. Dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu. Yang bestnya sebelum saya keluar TV, dia dah promote saya siap. Tu saya kata, pergi surau, pergi masjid, saya ceramah. Sampai mak saya tanya, siapa dalam keluarga kita yang ceramah macam kau ni? Mak saya kata kan, entahlah mak, tapi yang banyak ceramah kat, yang nampak yang ceramah yang tak formal mak. Siapa? Mak lah. So bila mak kan kat rumah hari-hari ceramah tak ada tajuk, mak lah. Saya kata kan, untuk makluman semua, adik-beradik saya, arwah abah saya semua cakap macam saya cakap ni. Memang tak tahu, tak tahu, kita pun tak tahu masa bila serius, tak tahu. Bila kena penampar tu baru tahu, oh serius kan. Arwah abah saya manusia paling kelakar sekali lah. Dan arwah abah saya Bilal di surau di kampung mak saya, dan dia adalah Bilal yang paling panjang sekali nafasnya. Badan dia sangat besar, dia semangat, tinggi, dan suara dia kalau tarik tu paling tinggi. Tak adalah siapa yang boleh tarik suara macam dia. Anak pun tak ikut, minum air batu hari-hari macam mana kan. So sekarang ni tengah diet ni, tengah kontrol. Itu yang dia orang siapkan kuih gulung je tu. Itu kan jadi. Kan. Tak adalah gurau je. Kau panggil penceramah top 5 Malaysia kau tu. Kau macam mana boleh fikir aku makan kuih gulung ni? Cubalah tanya Syamsul Debat suka makan apa? Tak adalah, saya okey je. Sebab saya tengok dekat Gombak ni banyak tau restoran-restoran yang power kan. Kuih gulung. Syukur ya Allah, syukur. Dia fikir duduk situ Ustaz Ramadan, Syamsul Debat kan, Ustaz Ramadan, Syamsul Debat, Prof, ni semua akhirat semua ni, tak apa. Kita bagi kuih gulung. Yang dunia sikit saya tadi yang berlakon dia yang dunia seorang sikit kan, tu kan, apalah. Tapi itulah puncanya. Itu sebab pergi ke masjid, pergi ke surau, ada benda Allah Taala bagi kat kita. Ada satu dalam Islam yang paling mahal sekali, rezeki apa? Rezeki yang Allah bagi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kita duduk dalam ni, ada yang belajar ni, ada yang engineering, ada yang ambil law, ada yang ambil Quran Sunnah kan. Dahsyat, nampak berasap kepala masing-masing. Bila berborak semua. Sebenarnya Allah Ta'ala pernah berfirman. Wah, dia macam tu je. Dia berbual macam tu. Saya dengar tadi masa beratur tadi pun dia bincang tu. Cuba kau baca sama-sama tunggu turn dia sampai kan. Jadi juzuk dia tengah tasmik masing-masing. Saya tengok baguslah semua. Kau macam terkejut macam tak kan. Tak adalah. Sebenarnya kita rasa kita belajar ni, kita rasa kita akan kerja macam ni. Kita rasa kita tak. Sebenarnya tak. Kita akan terkejut nanti. Tiba-tiba jadi PTD. Tiba-tiba kita jadi pegawai khas. Tiba-tiba kerja jadi ini, tiba-tiba jadi pegawai belia dan sukan. Wah, tak kena mengena pun kos kita dengan tu. Tiba-tiba kita jadi pegawai perhubungan luar. Contoh macam-macam. Kan? Saya sendiri pun dulu kerja jadi belum grad lagi dah di offer jadi pegawai penakwa, bawa kes-kes mahkamah. Lepas tu tak sampai 3 tahun naik pangkat jadi pengarah, legal advisor. So I'm a qualified lawyer but you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that, So for that purpose, we have to rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden, Kau ingat kau cik anak Syamsul Debat ni apa main? Cuma bila cakap kampung tu, dia lagi datang mendalam ke jiwa. Prof tahulah. Sampai menusuk tu cakap kampung tu. Kan? Macam contoh Negeri Sembilan ni kosakata dia lain sikit. Macam berdesup KL. Dia kalau Negeri Sembilan ada monobut tu laju kan, menculin lagi laju. Nampak macam perut. I rasa hengas, bukan hengas,
Hongeh tu rasa tak boleh bernafas dah lepas kau makan. Macam tu kan. Ada satu lagi bontuih. Bontuih tu macam nak terkeluar pada pusat tu dah. Kanan gitu yang kita makan tu. Tu macam tu lah tak. Banyaklah perkataan kampung yang kena belajar kan. Macam tu lah. Jadi kita jangan risau. Jadi diri kita. Tak usah kita campur dengan orang ni. Kita sama je. Di sisi Allah kita ni sama. Tu sebabnya apa-apa mengadulah pada Allah. Hidup kita ni jadi student. Dalam kehidupan kita, pertama sabar. Sabar banyak. Ada ujian ujian. Kedua, syukur. Aku salah seorang daripada student IUM. Kan, syukur alhamdulillah. Susah nak cik universiti keluar highway. Macam itulah antara kelebihan yang, sebab saya bukan orang UIA, saya tahu tu je kelebihan dia kan. Kau keluar je highway kan. Lepas tu tak payah tol lah tu. Keluar semua terus macam tu kan. Itulah orang yang pergi ke belah sini lah. Kemudian yang bagusnya international kan. Syukur, kena syukur. Banyak kelebihan Tuhan bagi kita. Ketiga, percaya pada hikmah. Belajar 3 tahun, 4 tahun. Sampai bila aku nak belajar ni? Sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Sambung lagi ambil matrik, sampai matrik sambung pula sini. Sudahnya 19 tahun. Saya pun dulu 19 tahun belajar. Saya tak percaya je hari ni umur dah cecah 30. Macam tak percaya. Tengok ramai yang tak percaya kan. Saya tak adalah. Kan itu berapa belas tahun dululah. Jadi mana kita kena tahu kan. Syukur, redha. Yang keempat, redha dengan apa juga yang terjadi dalam ketupat redha. Redha ni menerima dengan hati yang ikhlas. Tapi kalau pasrah, menerima dengan hati yang sakit. Itu maksud dia. Dengan redha, beza redha dengan pasrah. Kau jangan ambil yang dalam ombak rindu tu. Yang redha, terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah, terima dengan hati yang sakit. Faham tak? Hati yang sakit. Contohlah, terima dengan hati sakit. Akak macam mana? Dah macam tu jalan yang suami akak pilih. Akak kena terima. Akak macam ni. Itu terima dengan hati yang sakit. Tapi kalau menerima dengan hati yang, kalau menerima dengan hati yang terbuka, menerima dengan hati yang ikhlas, yalah nak macam mana akak ngapnya rezeki akak. Akak harap suami akak dapat menjalankan tugas dengan baik, jaga semua, adil. Kan? Itu maklumat semua itu tak akan berlaku lah kan. Tapi itulah. Dan yang kelima, ikhlaskan hati kita belajar lillahi ta'ala. Jadi macam kita, kenapa kita kena pergi masjid? Pertama, kita orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat akan doakan kita. Pergi jangan terkelup. Aku ni ya Allah, kita rasa macam kita seseorang no. Ya Allah, bagilah aku, ya Allah, aku ni nak periksa, ya Allah, tak tahu kenapa aku lembab sangat subjek ni. Aku tak faham, ya Allah, kenapa? Ya Allah, bantu aku, ya Allah. Rupanya malaikat pun doakan kita pergi masjid. Ya Allah, bagilah dia, ya Allah. Dia minta sungguh-sungguh ni. Tu sebab kena pergi masjid. Muda-muda ke kena pergi masjid, jangan tunggu tua nak pergi. Kan? Pergi masjid. Kan? Kemudian begitu juga tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Paling Allah suka masjid. So kita, kalau dah Allah suka, kita pergilah tempat yang Allah suka. Kenapa pergi tempat Allah tak suka? Alah, pergi masjid belum tentu baik. Kan? Memang betul ada orang cakap macam tu. Belum tentu baik pergi masjid, tetapi ada harapan jadi baik. Pergi kelab malam, belum tentu jahat. Betul, tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah lagi orang pergi kelab malam. Weh, dia diam. Isyak, diam. Tak pernah. Kau tak pernah dengar lagi benda tu berlaku dekat ni. Bohong tu kan. Tengah-tengah berjoget, azan. Slow sikit muzik tu. Tak ada. Kan? Jadi itu tempat paling Allah sukai. Itu sebabnya kalau tengok kan, macam mana Abdul Rahman bin Mihran, mantan budak Abu Hurairah, menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Kan? Hadis riwayat Muslim. Begitu juga Allah menyediakan singgahan di syurga. Oh, syurga Allah siapkan. Orang pergi masjid memang tak nampak. Mana ada orang nampak pahala pergi masjid? Nampak pergi masjid? Tak nampak. Berapa kali ganda sembahyang berjemaah pahalanya banding sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Berapa? Tengok. Semua sependapat 27. Tak ada dalam 20 lebih macam tu lah. Berapa 20? Dia antaralah 20 ke 30. Tak. Semua orang tahu 27. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Saya selalu bagi analogi tu, kalau kita pahala tu tukar jadi RM27 satu waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. RM27 dah. Kan? Yang seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada, ya Allah. Sub sistem lambat sikit. Contoh kan. Contoh lah. Dapat tapi lambat sikit. Kalau macam tu memanglah ramai kan. Tapi sebenarnya apa yang Allah bagi 27 kali ganda lebih banyak daripada tu. Lebih banyak daripada tu. Tetapi Allah siapkan pula singgahan di syurga. Oh, syurga ni hebat. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan mana sekumpulan manusia masuk dalam syurga. Dia masuk dalam syurga, dia nampak singgah sana. Dia nampak makanan, dia nampak air yang menyelerakan, dia nampak sungai-sungai yang mengalir, cantik sekali, boleh mandi, boleh minum. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu pada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir itu supaya mereka dapat melihat kepada aku, dapat melihat wajah aku. Kemudian malaikat kata, bagaimana mungkin mereka ingin melihat kau ya Allah, sedangkan mereka di atas dunia menderhaka kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala jawab, bukakanlah tabir ini, kerana sesungguhnya di atas dunia mereka pernah menangis kerana aku. Jadi orang perempuan, berhentilah menangis sebab boyfriend. Cukup-cukup belah-belah menangis kerana Allah. Kerana Allah, lillahi ta'ala. Kerana Allah ni menangis. Benci, bodoh. Matilah kau. Dia marah dengan boyfriend. Buat apa? Tak ada faedahnya. Nak couple sangat, duit belanja pun pakai belanja, I belanja you, okey, dapat duit PTPTN pakai kan. Iya, dia betul. Benda tu tak amanah. Guna duit PTPTN belanja girlfriend, belanja boyfriend, tak amanah sebenarnya. Pakai duit PTPTN beli vape, tak amanah. Orang lelaki diam, orang perempuan apa hukum sokok? Aduh. Dekat masjid Simpang 4 di Pulau Pinang, Simpang 4 Simpang 5 Pulau Pinang. Simpang 4 kan, ada satu masjid, dia siap tu tampal kat dinding tu, fatwa pengharaman rokok, ada hadis, ada dalil ayat Quran. Kesimpulannya usap rokok haram, mendatangkan mudarat. Seorang pakcik tu pakai kopiah, usap rokok sambil baca. Aku nengok tu, aku tak faham nak tengok keadaan. Dia boleh baca sambil serokok, syak ngeleng-ngeleng. Tak tahu dah sampai dah terbit kat hati dia ke tak tahulah. Itulah kan, hidayah ni milik Allah macam mana kan? Allah Ta'ala bagi kat dia macam tu kan? Tu kata tadi kan, maknanya kemudian bila Allah Ta'ala sebut kerana dia pernah menangis kerana aku. Betul, menangislah kerana Allah. Salah satunya pergi masjid, serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Tu sebab malam tu, sebab program Qiyamul Lail tu kena buat, kena pergi kan? Tapi jangan buat yang macam dia orang buat tadi kan? Aku tak ingat yang Samsul Bab pernah buat macam ni tadi tu. Cubalah kau buat research sikit. Tak boleh ke tengok cara-cara tangan aku? Yelah, jimat belanja, pelakon yang sama dia ulang-ulang kan. Yang nasyid tadi, tak boleh ke kau adjust miming tu? Jangan kau play kuat-kuat tu, kau record yang itu je. Bahkan dah bersihan kau tengok pun nasyid kan. Tapi nampak cara memang dekat Gaza betul tadi tu. Tapi betul lah kan. Tapi betul lah, Qiyamul Lail kena pergi kan, kita kena buat kan? Sebab bangun malam kita menangiskan Allah. Tu yang ketujuh tadi kan, mendapat perlindungan Allah tadi. Basah pipi air mata kerana mengenang dosanya pada Allah. Betul? Banyak dosa. Melainkan ada kat sini yakin, alhamdulillah saya setakat ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan semua berdosa dah sebab tak sedar diri. Kita ni ada dosa kan? Memang kita ada dosa. Betul tak? Tadi kau mengumpat aku tadi lalu, saya maafkan dah. Bukan saya tak dengar lalu tadi. Saya dengar tadi. Kau banding dengan budak dua orang tu, memanglah kan, memang saya tinggi lah. Tinggi saya 183 cm. Nah, 6 kaki 2. Tapi saya berenang tak pandai. Berdiri dalam tu saya pandai. Tu pernah sekali dekat kolam air panas Wet World Pendas tu. Saya tengok dia punya ketinggian 6.0. Wih, aku 6.2, boleh aku terjun? Siapa terjun? Apa sini? Tanya.
Nasib baik tak ada yang mati berdiri tu. Padan muka aku. Rupanya lupa pula yang 6 kaki 2 tu sini je. Cengak aku tu. Ya Allah. Saya tak pada. Aduh, buat kerja sia-sia betul aku dia kata. Macam itulah. Boleh bayangkan dah. Jadi itulah dia, kan? Asal aku boleh cerita Wet World pula. Aduh, kan? Macam itulah, kan? Jadi bila kita ni menangis kerana Allah, buat qiyamul lail, buat sekali semua. Kalau tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Qiyamul lail ni. Dia qiyamul lail paling senang. Kita bangun, duduk kat katil. Ya Allah, banyak dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, dia nangis. Paksa diri menangis. Sebab menangis kerana Allah ni. Saya boleh rasa, kan? Kuih gulung, air kosong. Korang bukan Universiti Islam antarabangsa ke? Oh, yelah. Saya syukur, alhamdulillah, syukur. Tak ada. Terima kasih banyak. Tak ada lah. Tapi betul, saya lately banyak minum air kosong. Tadi saya tanya dia, saya minum air kosong dia sebab saya lepas pada bulan lepas saya dah tak boleh tahan tengok gambar dalam TikTok tu. Ramai orang edit video saya ni. Dia edit, dia crop tu. Dia crop, sudah tengok muka bulat tu. Kadang-kadang muka sampai kepala darah, perut macam tembikai macam tu. Aku kata, sudah kata. Tak boleh jadi ni. Start pada tu saya disiplinkan. Setiap pagi pergi ceramah mana pun pagi mesti jogging. Lepas subuh lagi jogging. Lepas tu kontrol hari-hari air lemon. Lemon kosong. Bukan air kosong tau, lemon kosong. Okey. Kan, jadi lepas tu saya membuat, cuma ramai yang tak tahu, pada bulan lepas 6 hari bulan ke 7 hari bulan, ramai yang tak tahu saya collapse. Saya tumbang sebab saya terlampau kontrol. Kan perasan kan? Collapse. Betul, saya kontrol makan apa semua. Saya ambil apa, nasi pun saya tak ambil sangat lah. Kalau ambil sikit je, lauk saya ambil lebih sikit, sayur ambil lebih. Lepas tu saya jogging hari-hari. Tapi collapse sebab saya dehydrated, sebab saya kurang air. Saya dekat section 20 lepas ceramah, terus masuk KPJ section 20. 3 hari saya kat ward. Visitors strictly not allowed. Isteri pun tak boleh datang tengok. Bayangkan tu. Isteri pun tak boleh datang tengok. Paksa sebab bila datang saya ni nak bercakap je. Doktor kata dia pakai drip, tidur. Itulah yang berlaku. First time dalam hidup saya buat medical check up tanpa sedar. Sebab dah tak sedar, dia ambil lah darah saya semua, dia ambil semua kan. Lepas tu kena lagi buat stress test. Alhamdulillah, kolesterol jahat saya sikit tinggi lah, 4 point, sepatutnya 2.6, saya dapat 4. Lepas tu gula saya 4.3. Lepas tu stress test tu saya dapat lagi manage lah. Dia 9 minit ke atas, saya dapat 10 minit ke atas. Alhamdulillah lah. Lepas tu semua yang hantar makanan tu buat bajet-bajet terkejut. Yang hantar makanan dekat, kan, sampai depan. Kau tak nak terpanjat sangatlah aku kat katil. Tapi dia orang pun bagi elemen tau. Dia bagi elemen. Macam tu. Maknanya Ustazah Sifadiah besok janganlah kau bagi apa kan. Tak adalah, saja. Saya okey je. Jadi tak dapat buat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali qiyamul lail, buat setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, semua hidup sekali. Kalau itu pun tak boleh buat, kau cari tali, kau gantung diri, kau mati lagi baik. Bangun malam buat ni program nak buat. Lagi satu dekat UIA lagi senang. Kau tak nampak tadi? Buat siang, takkan kau tak boleh pergi? Tak adalah. Buat malam lah. Dia qiyamul lail ni kita disunatkan tidur dulu, kemudian baru bangun. Buat. Kita akan rasa kelazatan dia. Di Negeri Sembilan ada satu ustaz nama dia Seremban 2.
Seman dua ada satu pasangan suami isteri ni tak pernah tinggal qiyamul lail. Seminggu sekali mesti akan buat, paling tidak akan buat seminggu sekali. Kadang malam teragak nak buat, malam ni kita buat. Dan dia buat, rumah dia biasa je, tak ada grill, tak ada apa, rumah biasa je, rumah teres tengah pula tu. Dan dia pesan kat isteri dia, kalau kita semayang, kalau nampak apa-apa tu makhluk Allah, pedulikan. Dia dah pesan dah. Dia pun semayang, masuk pencuri dalam rumah. Dia dah ambil duit, dia dah ambil kantai, cerita betul. Dia dah ambil kantai, duit apa semua, barang kemas. Pasangan suami isteri tengah semayang. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala lindungi harta benda dia. Dia keluar, pencuri ni keluar, tak jumpa pintu keluar. Rumah teres, pintu depan, pintu belakang, dia tak nampak. Jadi apa dia buat? Dia letak balik barang tu, dia ikut semayang sama. Masa dia ikut semayang sama tu, dia ikut semayang. Dia tak tahu semayang apa, dia ikut je. Dia ikut. Yang isteri dia dah nampak dah. Tak apa, dia makhluk Allah. Cerita betul. Tak, ni bukan cerita nak buat lawak ke apa, tak ada. Tak, saya nak malu kat semua. Kebanyakan orang tuduh saya, dia kata serbat ni dia nak buat kelakar je. Tak, cerita yang saya buat, cerita betul. Kau tengok aku tergelak, tak ada kan? Betul. Kan? Cerita betul. Banyak lagi semua. Saya ambil cerita yang mudah-mudah, yang simple, orang senang faham. Betul. Jadi lepas tu bila suami bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terperanjat dia. Bagi dia kata, tadi suami, isteri punya, kau kata dengan aku jangan takut. Yang suami tu banyak, dia kata kenapa ni? Saya minta maaf. Dia nangis, minta maaf pakcik, minta maaf pakcik. Saya sebenarnya masuk ni memang saya nak mencuri. Dia kata, saya dah ambil, dia cakap lah dia ambil ni, tapi saya tak jumpa pintu keluar. Masya Allah. Macam ni lah. Apa besar kau mencuri ni? Dia kata, sebenarnya mak saya sakit, saya tak ada cara lain, saya nak cari duit, nak beli ubat untuk mak saya. Dia kata apa? Sekarang ambil ni duit ni 100, belilah ubat ni. Cerita berapa tahun dulu lah, 100 cukup lah, mewah lah 100 tu. Kau beli ubat ni, nanti ada duit kau bayar, kalau tak ada duit pun tak apalah, pakcik halalkan. Terima kasih pakcik, keluar dia. Macam tu sekali. Bayangkan, ni dengan solat aja. Nampak tak? Tu yang kalau pergi umrah, pergi Mekah, pergi Madinah ni, siapa yang pernah pergi umrah dia tahu. Kita kadang solat aja. Kalau sebelum subuh tu solat. Lepas tu solat, mula solat tahajud, lepas tu solat hajat, buat solat taubat, buat solat sunat tasbih. Kat Malaysia tak pernah buat, kat sana buat. Sampai ke satu tahap tu bangun solat aja, kemudianlah niat apa, tak tahu dah solat apa. Sampai satu tahap dia solat aja tahu. Betul. Ni cerita nampak macam kelakar, tapi betul, itulah yang berlaku. Orang solat lagi, banyak betul solat. Boleh hafal banyak surah dekat sana. Sebab suasana ni kita tak ada nak buang masa, tak ada fikir benda lain dah kat sana. Saya nak balik ni bulan 12 pergi lagi. Bulan 1 pergi lagi. InsyaAllah pergi. Tapi memang akhir-akhir ni memang orang Malaysia tak apa ramai. Saya tengok sebab orang Malaysia bulan 10, 11, 12 ni banyak cakap travel mengadu, tak ramai sangat orang pergi. Sebab orang dah mula simpan duit kot. Sebab bayangkan, saya tukar duit rial lagi tu. Yang terbaru kan sekarang. Semalam saya pergi Singapura tu, saya tanya, sekarang tukaran duit rial berapa? Bayangkan RM5,000. Malaysia dapat RM3,500 saja. Sekarang duit kita jatuh, dulu lebih kurang rial dengan ni. Bayang tu keadaan dia. Tak tahulah, mungkin akan ada perubahan, kita tak tahulah, mungkin ada. Kita doa. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Dan itulah kan jadi. Kita kena doa betul. Sebab keadaannya memang satu dunia tengah menghadapi masalah ni. Kan. Jadi kita doa lah yang terbaik. Macam tu. Jadi tak dapat tu kita buat, bangun malam. Paling tak doa, ya Allah banyak dosaku, ya Allah banyak dosaku. Kita ni lah kita berserah. Sebab sementara kita masih muda kan tadi kan. Setelah diri masih muda dan mentah. Kan? Banyakkan usaha kepada diri. Buat. Mintalah kepada Allah Ta'ala banyak. Kemudian mendapat naungan Allah di akhirat, sudah cerita tadi. Mendapat ganjaran solat yang lebih banyak berbanding daripada orang yang sembahyang seorang-seorang. Kan? Sembahyang berjemaah, pergi masjid biasanya orang sembahyang jemaah. Tak usah kira siapalah imam malam ni. Orang perempuan tu lah kerjanya nak bulan puasa. Bulan puasa balik tabir nak dengar siapa imam malam ni weh, siapa imam malam ni, tarawih malam ni. Allahu Akbar. Wah, steady. Semangat dia. Kalau dengar Allahu Akbar, matilah kita. Sembahyang tarawih relax tak boleh kejar kan. Tak boleh kejar. Betul. Saya dulu kena ragging masa sekolah Semak Labu dulu. Semak Labu kena ragging. Semak Labu sekolah agama ni ragging lain macam. Dia ragging kita kena jadi imam.
Malam ni kau jadi imam. Dah bang, bagi kau malam ni jadi imam. Malam ke-16 pula tu. Ini pun beza malam ke-16. Kunut kan. Biasa imam yang bagus dia beritahu. Masuk nak buat kunut satu rakaat kan. Semayang witir satu rakaat tu. Malam ni ada kunut ya. Allahu Akbar. Saya tak ada, saya cakap dia lantaklah. Siapa suruh aku pilih aku? Tu yang saya buat tu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Masa tu ada yang orang yang dah tumbuh dah bangun. Naik atas tu. Ada orang tu dah melutut dah. Wajar dah, wajar. Ada orang tu dah sampai bawah sujud, lantaklah kau tak bangun dah tu. Aduh, so saya nakal dulu, nakal. Lepas tu malam tu kena masuk dalam bilik. Abang sini tu lagi. Kok kenapa kau buat macam tu ni? Bang, memang saya baca kunut macam tu bang. Saya kata macam tu. Lepas tu tak adalah dia suruh saya lagi dah. Iya. Dululah kan. Tapi semuanya jemaah bagus, semuanya jemaah. Tak usah pilih imam Usah pilih imam. Yang panjang dia, kalau imam tu baca panjang-panjang pun dia baca bukan macam kita, alif datik a, alif bawah i, tak ada. Dia laju dia baca, lancar bacaan dia. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Kalau kisah daripada Ubay bin Ka'ab, dia cerita macam mana seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid, tak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian dia ada orang bertanya padanya, aku sendiri yang bertanya padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu, sekiranya kita membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Lelaki itu jawab apa? Sesungguhnya aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Kita pergi masjid tadi kan, macam tadi si Fatul dengan si Yata pergi tadi kan, nak pergi. Langkah yang pertama, diampunkan dosa-dosa. Langkah kedua, ditinggikan darjat. Langkah ketiga, ampunkan dosa. Langkah keempat, tinggikan darjat lagi. Macam itulah. Itu sebabnya kalau boleh, jangan naik kenderaan, jalan kaki. Kan? Macam kalau boleh, cuba buat. Pagi raya, daripada sini, pergi Masjid Negara. Tengok jalan kaki. Kau tengok, banyak betul. Kau sampai sana dah tak rupa orang lah tu. Tak adalah. Maksudnya tu, mana yang langkah kita boleh makan. Daripada parking pun, kita melangkah pun, semua pahala tu. Kan, ada Tuhan bagi, setiap langkah tu ada ganjaran. Bayangkan orang dulu mana ada apa kan, jalan jauh-jauh, dia tak nak kaldai pun tak nak, dia tak nak dekat-dekat, dia tak nak kan? Dan ketika tu maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya, maka dia dapat pahala tu seperti mana yang dia nak. Kemudian berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk untuk solat kan, lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu, lalu dimelaksanakan bersama manusia ataupun bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah, kita ada dosa, so itulah cara pergi masjid juga lagi kan. Bila cuci dosa, hati ni tenang. Bila hati tenang, mudah ilmu nak masuk dalam kepala kita. Kita ni nak ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Yang kena belajar. Allahu Akbar. Sekarang ini yang membezakan kita dengan orang lain. Kita keluarkan, kita tengok kawan-kawan kita. Saya dulu zaman-zaman, saya rasa Ustaz kawan-kawan lebih kurang lah. Sebab waktu kita belajar, kita tengok kawan-kawan nak bekerja ni. Aduh, bestnya kerja. Duit dia. Lepas tu dia belanja lah kita makan. Kau belajar lagi, tak apalah aku bayar. Oh mak, bestnya dah ada duit kan. Tapi rupa-rupanya tak, belajar je dulu. Sabar, masanya akan sampai. Masa tu baru kita tahu kenapa kita kena belajar. Dan kenapa kawan kita tadi rugi bila dia tak sambung belajar. Kita kena tunjukkan benda tu kan? Ilmu, papahan pun ilmu. Cari ilmu banyak kan? Kemudian begitu juga kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Pergilah ke masjid, dapatlah saf pertama, kelebihannya. Abu Hurairah beritahu apa? Dia beritahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan apa terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan juga solat subuh. Dua solat ni yang paling berat sekali nak pergi masjid. Isyak dan subuh.
Isyak ni orang maghrib ramai. Kalau balik ada harapan tak datang balik. Maghrib ramai. Sekarang ni maghrib pun dah tercabar dah. Sebab waktu saya budak-budak dulu, bila tengok drama, bila tengok TV, drama bersambung, drama Cina. Ingat lagi Chow Yun Fat berlakon cerita Deban. Dulu cerita Lohong Pang Teng Teng Teng, Lohong Lao Teng Teng Teng. Ya, dia punya jari dia kena potong. Ingat cerita. Tak cerita. Menangis-nangis tau. Beratus-ratus episod dia. Kan? Pukul apa drama Cina? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa tak pukul 7? 7 masuk maghrib. Tiba-tiba drama Melayu maghrib. Melastik ke hatimu. Perempuan itu. Perempuan itu kau apa? Ada lagi ke drama tu? Dah habis lah kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok kan. Itu yang mengganggu tu kadang-kadang kan. Macam mana? Waktu subuh lagi lah. Subuh. Sebab apa? Tidur sedap. Aircon pula. Tak tahu kipas. Sejuk je kat hostel tu kan. Tengok bangunan you all kan macam gedup kan. Tengok bangunan you all semua gedup-gedup. Saya tengok bangunan kan yang kala kelabu kan. Angin. Dia batu-batu lama tu sebenarnya meresap tau kesejukan luar. Tidur, cabaran. Nak lepas azan subuh pula macam nostalgia sikit kan. Ada pula keluar bangun dekat kampung-kampung tu lagi lah. Ada belum cerita azan yang menyeramkan lagi. Dia dah keluar rumah dah. Masuk dah balik dah masjid. Masuk dah rumah. Tak ada lagi masjid. Kan? Ya. Tu belum cerita irama Malaysia lagi kan. Jadi tu sebab beza kalau subuh dengan maghrib, dia azan dia kena beza. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu maghrib sebab bagi masa orang main bola tu lagi balik. Subuh Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu subuh. Syahadu an la ilaha illallah. Maghrib. Sambil dia tengok budak tu lagi balik. Kalau subuh syahadu an la ilaha illallah. Wah, macam tu. Kalau maghrib hayya 'alas shalah. Maghrib hayya 'alas salah. Subuh as-salatu khairum minan naum. Pendek je sebab subuh. Tak dapat ya. Salatu khairum minan naum. Tu memang tidur orang tu. Atau salatu khairum minan naum. Macam tu waktu biar dia bangun. Marah betul bila ni. Bangun. Betul ada beza. Kan datang subuh. Tapi itulah kadang syaitan ni kan Nabi pesan khutbah takhir Nabi, syaitan dan iblis mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Kita pun siap pergi masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Alamak dah azan pula. Saya pernah tu dapat macam ni. Ada kali tu saya ceramah masa tu Menteri Besar datang. Menteri Besar ada dalam ceramah saya tu. Lepas tu saya pun ceramah tengah sedap ceramah ni. Dia pun bagi Ustaz 10 minit lagi saya cakap. Tok Datuk Seri ni dia kata 10 minit ni. 10 minit kena berhenti ke? Sambung je dia tu. Aku sambung lagi sejam menung Menteri Besar tu. Tapi insyaAllah saya ikut nyesal Jadi aku cerita apa tadi ya? Dia dengar azan. Dengar kan syaitan ni mengganggu. Allahu akbar, Allahu akbar. Alamak dah azan dah. Alamak dah lambat dah ni. Kita lagi masjid sebab dah excited tadi lepas Moskah tadi. Kan nak berubah kan? Nak berubah. Kan? Dia nak berubah kan. Jadi bila pergi dengar bisikan syaitan ni.
Yang penting kau pergi. Orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Relax ni. Naik motor, dia start jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan imam tu baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah. Dah malah. Relax. Walaupun kau masuk rakaat kedua, ketiga. Yang penting kau solat. Kalau kau masbuk, kau berdiri. Nampak kau masih solat. Ya tak ya juga. Slow dia balik. Sampai di parking masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak, nak balik ke? Jangan, dia kata kau masuk je dalam. Kau salam dengan semua orang. Orang pun tahu pun kau tak semayang. Tak ya pula. Itu setan tu. Itu sebab waktu kita atau ambil wuduk, okey. Bila semayang, tiba gatal. Sebab syaitan ni memang ditiup. Tu yang gatal di lubang hidung. Tadi masa ambil wuduk, okey je. Lepas bagi salam dah tak rasa gatal. Pasal nak? Kan? Allahu Akbar. Dia tiup hidung. Macam-macam rupa dalam masa tu. Lepas tu tiup telinga. Orang lelaki tu kena tu. Gatalnya telinga ni. Sami Allahu liman hamidah. Macam-macam teknik kan? Ya. Tapi tempat favourite dia memang celah-celah ni. Celah ketiak ni, celah-celah peha. Paling favourite tempat pot dia celah punggung. Itu yang kau confuse. Kentut ke tak? Kentut ke tak? Jadi Nabi ajar apa? Kalau kita rasa was-was macam tu, anggaplah tu syaitan. Syaitan ni. Setan. Ya Allah. Dekat hidung. Tu yang kat punggung tu. Setan. Tapi kalau dah membobok bunyinya, setan. Kau lah setan yang belakang bergerak. Orang belakang menghadap lah tu. Dia rukun kentut ni senang je. Salah satu, dia tak bunyi bau. Mak bau kawan hilang ya imam. Kan? Itulah kan. Jadi mana kata kita tengok nak bagi gambaran seorang hakim, iaitu yang bernama Sulaiman Ibnu Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Kata beliau, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali dalam hidup dia. Tak pernah solat sendirian kecuali 2 kali. Yang mana sehingga sekarang ini aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya. Bayangkan 2 yang dia semayang sendiri tu, dia rasa macam dia tak solat lagi. Macam dia berhutang lah. Sebab yang lain semua dia buat solat Jumaat. Yang mana pada ketika dia bercakap ni, usia ni dah pun mencecah 90 tahun. Bayangkan, tak pernah tinggal solat Jumaat. Jadi kalau kita tengok salah seorang tu, sebabnya salah satu daripada training yang kita boleh buat, cabar diri kita solat berjemaah di masjid 40 waktu berturut-turut tanpa gagal. Cuba. Salah seorang yang berjaya buat, itulah arwah Tuan Haji Azmil Mustafa. Allahyarham Haji Azmil Mustafa, pelakon Ali Setan. Dia berapa kali dalam hidup dia berjaya buat 40 waktu berturut-turut straight, tak ada putus. Kita kan buat subuh, lepas tu alamak zuhur lek dengan kawan, potong, putus balik, start balik. Dia dapat buat beberapa kali dalam hidup dia. Saya tengok cerita dia pernah berceramah di Terengganu. Di Terengganu, penceramah malam ini Ali Setan. Orang masjid Terengganu tu letak. Lepas tu JK Masjid tu siap minta maaf lah tu Haji, terpaksa letak macam tu biar ramai datang. Buat macam mana, pagi berceramah orang tak datang, pagi setan ramai datang. Macam tu kena JK Masjid tu. Betul lah. Jadi mudah-mudahan kita jadi generasi muda yang mendekatkan diri kita kepada masjid. Ingat, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan terpedaya. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan kita pergi masjid selalu, kita berdoa kepada Allah selalu, Allah mengiringi perjalanan kita belajar, perjuangan kita dalam universiti, dan keluar kita dapat berbakti pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, insya-Allah. Jadi saya faham cara tenungan mata tu, saya faham kan, dan cara pandangan yang dah ada mesej pun dah sampai kan. Jadi bak kata orang, hajat di hati nak memeluk gunung, pekan daya tangan tak sampai.
hajat di hati nak bercakap lebih panjang lagi, apakan daya, masa dah sampai. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, biasa baik pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung. Teruskan usaha, teruskan projek Moskar ini, buatlah sampai beribu point O sekalipun, buat supaya usaha ni berterusan. Sebab bila kita teruskan usaha ni, mengalir pahala dan kita sertai, dan kita balik dulu masyarakat besok, kita buat je program untuk menyemarakkan orang datang ke masjid ni. Jadi rasa cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah. Daripada tadi kau nak tepuk tak jadi kan? Tetap tengok tak jadi. Tak jadi. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci janda. Jadi itu saja pada saya.